Cara yang paling berkesan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika mana golongan wanita sebelum kedatangan Islam dikira sebagai golongan yang tertindas, yang terhina dan juga yang tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat. Dan itu menjadikan wanita merasa rendah diri, merasa amat tidak berupaya. Dan akhirnya dengan kedatangan Islam, dengan mesej tauhid yang diajarkan oleh Rasul SAW, golongan tertindas ketika itu, iaitu wanita dan juga golongan hamba sahaya, mempunyai kekuatan dan diperkasakan dengan iman tersebut, hingga mereka akhirnya menaikkan izzah dan juga harga diri serta maruah mereka apabila mereka sedar bahawa mereka bukanlah hamba kepada manusia, wanita bukanlah hamba kepada lelaki, dan tidak ada orang yang sepatutnya memperhambakan diri kepada orang lain. Maka ketika itu, apabila kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah SWT, maka harga diri yang rasa hina-dina semua itu semuanya naik kepada satu tahap keimanan yang tinggi dengan rasa tawadhu', rasa izzah, rasa keikhlasan. Dalam masa yang sama, orang yang menindas dalam masyarakat ketika itu juga, dengan adanya iman dan tauhid itu, kesombongan dan ketakburan mereka ini diturunkan, dan akhirnya mereka bertemu pada satu baseline atau tahap yang sama, yang mana hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah sajalah bahawa seorang itu boleh mendapatkan kemuliaan, bukannya melalui jantinanya ataupun melalui harta dan juga banyak mana anak pinaknya. Jadi itu sebenarnya pemerkasaan yang paling-paling berkesan hinggalah ke saat ini, bahawa sesungguhnya apabila seorang manusia itu, baik lelaki maupun perempuan, kembali kepada mengabdikan dirinya kepada Allah dan bukannya kepada manusia yang lain, maka ketika itulah dia akan memperkasakan dirinya untuk menjadi manusia yang mampu menterjemahkan kerja amalnya kepada aspek yang berkesan dan bermanfaat kepada orang lain. Oleh sebab itu, saya rasa tidak ada jalan pintas untuk memperkasakan wanita ini, melainkan untuk membalikan mereka kepada mesej yang jelas, kembali kepada fitrah, iaitu mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan dengan itu, kita dengan sendirinya merasakan bahawa kita mempunyai fungsi, peranan, di mana saja kita berada. Tak kiralah kita mungkin hanya seorang manusia biasa ataupun mungkin orang yang diberikan amanah kepimpinan, dan oleh sebab itu wanita kena bersedia untuk mengambil tanggungjawab selaku khalifah di atas muka bumi ini, kerana sesungguhnya Allah menciptakan kita 50% daripada populasi dunia. Bukan itu saja, wanita ni pula yang melahirkan 50% lagi ataupun setengah lagi populasi dunia ini lahir daripada rahim wanita. Jadi oleh sebab itu, peranan wanita ini tentu sekali besar, dan kita harus mengambil tempatnya untuk memainkan peranan ini. Dan dalam usaha kita memperkasakan wanita ini, kita sering mendengar keluhan, rintihan, komplain, kata bahawa kita tak diberi peluang, kita dibuli lah, khususnya oleh katalah golongan yang satu lagi, iaitu lelaki. Pada saya, ianya bergantung kepada bagaimana kita menangani perkara ini. Dia mungkin berlaku di dalam rumah tangga kita sendiri, dia berlaku dalam masyarakat kita, dalam organisasi kita. Tapi selagi mana wanita ini tidak menonjolkan keupayaan dia untuk mengendali dan juga memimpin dirinya, maka tentu sekali dia tidak akan dapat mendapatkan penghormatan ataupun pengiktirafan daripada orang lain. Jadi mungkin saya nak menyerulah, agaknya kita stoplah sangat komplain-komplain atau kita duk marah je kat orang ni. Mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Dr. Nicolette Darling dalam buku dia Cinderella Complex, dia mengatakan bahawa wanita ini mungkin ada orang setuju, mungkin ada tak setuju, tapi sebenarnya dari kecil telah dididik untuk meragui diri dia, untuk sentiasa merasakan dirinya tak cukup baik. Dia sentiasa seolah-olah dilatih untuk mengatakan pada diri dia sendiri, kalau tak ada orang lain, kalau tidak ada orang lelaki contohnya, dia tidak akan mampu untuk menjadi seorang manusia yang berguna. Yang ini yang dipanggil Cinderella Complex. Jadi kita tahu Cinderella ni tertunggu-tunggu dia punya Prince Charming
untuk datang menyelamatkan dia. Padahalnya dia memang seorang yang dah cantik, yang pandai, tapi dia masih lagi membiarkan diri dia diseksa dan dihina begitu sekali oleh keluarga ibu tiri dan kakak-kakak tirinya, dan tidak mampu untuk mengatakan bahawa dia seorang yang mempunyai segala potensi dan upaya, hinggalah menunggu dia punya Prince Charming ni. Jadi oleh sebab tu saya rasa itu satu yang perlu kita lihat. Kita perlu berkata pada diri kita sendiri bahawa kita diciptakan Allah ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, dan kita mempunyai peranan kita sendiri, dan mungkin kita tidak perlu mengukur diri kita, keupayaan kita dengan orang lain. Kenapa kita nak mengukur keupayaan kita dengan orang lelaki contohnya? Apa orang lelaki ada, kita mesti ada. Saya rasa kita harus pergi lebih jauh lagi, iaitu melihat bahawa keupayaan wanita ini telah Allah peruntukkan. Sebab Allah berkata dalam surah Al-Lail, wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Pada penciptaan lelaki dan wanita, usaha kamu memang berbeza-beza. Mari kita carilah apa dia peranan kita dalam yang tak sama itu, dan mudah-mudahan dengan itu kita lebih bersifat complementary dan bukannya bersifat antagonistik terhadap satu sama lain. Maka dengan itu pemerkasaan wanita bermula di sini. Dia bermula dengan cara dia berfikir dan cara dia melihat pada diri dia sendiri.